Setiap anggota tentera yang berkhidmat sekitar tahun 70-an pastinya ada menyimpan pelbagai kenangan suka dan duka ketika mengharungi pahit getih perjuangan dalam mempertahankan tanah air tercinta. Dalam mencapai erti sebuah kemerdekaan, pahlawan-pahlawan terdahulu sanggup menggadai nyawa demi memastikan sebuah kehidupan yang selesa, aman dan makmur demi untuk dinikmati oleh generasi akan datang. Sebagai gantinya, banyak nyawa anggota keselamatan yang terkorban dan tercedera ketika bertempur pada masa itu. Sebagai generasi yang menikmati kehidupan yang tenang ini, kita seharusnya bersyukur atas segala pengorbanan dan perjuangan yang telah dicurahkan oleh anggota keselamatan terdahulu. Tiada jaminan negara akan kekal aman dan makmur sekiranya generasi baharu tidak mengendahkan sejarah perjuangan serta pengorbanan generasi terdahulu sehingga sanggup menggadaikan nyawa sendiri. Peristiwa 46 tahun lepas masih segar dalam ingatan dan seperti baru semalam sahaja berlaku serta kesan yang mendalam ke atas kehidupan Lance Corporal Muhammad Jamal Abdul Rahman bersara 68 yang pernah bertempur dengan pengganas komunis suatu ketika dahulu sehingga menyebabkan beliau mengalami kecacatan kekal. Masih jelas dalam ingatan Lance Corporal Muhammad Jamal Abdul Rahman, sewaktu menghadapi detik-detik mencemaskan ketika beliau mengalami cedera parah akibat menjadi mangsa jerangkap sama yang ditanam oleh komunis di kawasan Empangan Temenggung Gerik, Perak semasa melaksanakan operasi kota pada 9 April 1975. Pada ketika itu, beliau yang masih berpangkat SPR bertugas di satu skuadron RAJD bersama teruk kedua diketuai oleh Lieutenant Ibrahim Long, Staf Sarjan Manaf sebagai teruk sarjan dan Sarjan Azizan pula sebagai sarjan tinjau, manakala ketua seksyen kedua teruk Korporal Aziz serta beberapa anggota yang masih diingatinya iaitu SPR Syaman Mugan dan SPR Muhammad Syam Harun telah diatur gerak menyertai operasi kota di kawasan Pembalakan Empangan Temenggung. Setelah tiba di kawasan pangkalan gerakan di Kem Gerik, mereka diarahkan melakukan tugas mengesan dan menghapuskan jerangkap sama di kawasan sasaran yang telah diketahui pasti membantu unit dari Batalion Kedua Regimen Askar Melayu Diraja 2 RAMD. Lance Corporal Muhammad Jamal Abdul Rahman berjaya menghapuskan 2 jerangkap sama yang ditanam oleh musuh sebelum pulang ke pangkalan. Sebaik sahaja sampai di Kem Gerik, semasa hendak turun dari kenderaan 3 tan, beliau dan kumpulannya menerima berita dan diarahkan balik semula ke kawasan operasi kerana terdapat laporan penglihatan mengenai pengganas komunis PGK dan mengikut risikan PGK telah menanam jerangkap sama di kawasan tersebut. Pada jam 1500 mereka bergerak semula ke kawasan operasi dan cuaca agak buruk apabila hujan turun dengan lebat serta guruh berdentum ketika dalam perjalanan. Mereka tiba di kawasan Empangan Temenggung lebih kurang jam 1800 dan ketika hujan telah berhenti, beliau dan kumpulannya diberikan taklimat oleh pegawai operasi Unit 2 RAMD bahawa mereka bersama Seksyen Unit 2 RAMD akan membuat penjejakan dan membersihkan jerangkap sama jika boleh dikesan di kawasan sasar yang telah diketahui pasti. Pada awalnya, tugasan ini mendapat bantahan daripadanya dan anggota jurutera yang lain disebabkan hari yang kian gelap kerana mengikut peraturan pembersihan jerangkap sama yang telah ditetapkan oleh pasukan jurutera, mereka hanya dibenarkan untuk tujuan pembersihan setakat jam 1500 sahaja. Namun, pegawai operasi Unit 2 RAMD menyatakan bahawa mereka terpaksa mengikut arahan pegawai memerintah. Dengan arahan tersebut, mereka mula bergerak ke lokasi sasaran pada jam 1830 dan tidak berapa lama selepas bergerak, kumpulan tersebut berhenti dan memeriksa sebatang balak yang menghalang jalan yang hendak dilalui. Setelah mendapati tiada tanda-tanda mencurigakan, mereka meneruskan perjalanan di mana ketika itu beliau berada di kedudukan nombor 4 dalam satu barisan gerakan. Semasa melepasi halangan balak, tiba-tiba anggota paling hadapan telah terpijak suis jerangkap sama yang mana bahan letupannya betul-betul ditanam di bawah kelangkang Lance Corporal Muhammad Jamal. Bunyi letupan kuat seperti guruh menyelubungi sekeliling telah mengharu birukan keadaan dan menyebabkan beliau melambung tinggi ke udara serta jatuh ke dalam lubang sedalam lebih kurang 3 kaki yang ada di kawasan tersebut. Anggota lain yang tersentak melihat kejadian itu terus serta-merta mencari perlindungan dan salah seorang berteriak SPR Muhammad Jamal terkena jerangkap sama. Setelah keadaan kembali selamat, anggota perubatan dari Unit 2 RAMD menghampiri dan memeriksa beliau yang masih sedar serta berada dalam keadaan berlumuran darah di bahagian dahi dan lehernya kelihatan terkoyak serta terdapat cebisan daging yang melekat pada hujung laras senjatanya. Setelah pemeriksaan teliti dibuat, kaki kanannya ditemui hancur dan putus hingga paras lutut, manakala kaki kirinya patah 3 dari paras lutut ke bawah akibat letupan jerangkap sama. Selain itu, beliau turut hilang penglihatan pada kedua-dua belah matanya disebabkan terkena serpihan jerangkap sama. Ketika itu terlintas di fikiran beliau mungkin dirinya sudah tiada harapan untuk hidup disebabkan kehilangan darah yang banyak. Beliau merasakan ajalnya sudah tiba dan hanya berserah kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika itu. Sementara itu, anggota perubatan telah memberikan rawatan awal dengan menghentikan pendarahan serta menyuntik morfin kepada beliau bagi menghilangkan kesakitan yang dialaminya. Beliau kemudiannya diterbangkan dari Gerik ke Taman Tun Dr. Senivasagam, Ipoh dengan menaiki helikopter Aloet untuk dibawa terus ke Hospital Ipoh. Namun, nyawa beliau masih panjang walaupun selepas koma selama 14 hari dan ketika sedar itu beliau berasa akan nasibnya kurang baik.
Beliau tidak dapat melihat selama 6 bulan akibat terkena serpihan jerangkap sama. Semasa berada di hospital, beliau telah menjalani sebanyak 8 kali pembedahan di mana kaki kanannya dipotong sehingga paras paha. Siri pembedahan mata dibuat serta beberapa pembedahan memulihkan kaki kirinya. Beliau akhirnya keluar daripada Hospital Ipoh pada bulan Ogos 1977 setelah lebih kurang 2 tahun 4 bulan berada di sana untuk mendapatkan rawatan pemulihan. Beliau kemudiannya ditumpangkan di Hospital Kinrara untuk pemerhatian lanjut dan seterusnya ditumpangkan di Rumah Sakit Angkatan Tentera RSAT Kem Majidiyah bagi tujuan membuat kaki palsu. Pada ketika itu, beliau terpaksa berulang-alik ke Steel Road di Singapura bagi tujuan membuat kaki palsu di sebuah syarikat pembuatan barang gantian palsu di Raja Lim Center, Singapura. Setelah kaki palsunya siap dan pulih sepenuhnya, beliau diberi peluang untuk memilih pasukan yang dikehendakinya. Akhirnya beliau ditukarkan ke Skuadron ke-5 Regimen Jurutera Askar Diraja 5 Skuadron RAJD yang berpangkalan di Sabah. Namun, beliau mengambil keputusan untuk menolak dan memohon untuk bertukar ke 3 Skuadron RAJD yang akan berpindah ke Kem Terendak, Melaka. Beliau meneruskan kerjayanya sebagai jurusemboyan jurutera di pasukan baharu. Beliau dinaikkan ke pangkat Lance Corporal dan bersara pada 19 Februari 1993. Mengimbas latar belakang Lance Corporal Muhammad Jamal, beliau dilahirkan pada 24 Oktober 1953 di Kampung Semabuk, Batu Dua, Melaka dan membesar serta bersekolah di Gesik Muar, Johor. Selepas menamatkan persekolahan, beliau memasuki Perkhidmatan Tentera Darat pada 20 Februari 1972 dan menjalani latihan rekrut di Port Dickson. Selepas tamat latihan, beliau ditukar kepada 6 Skuadron RAJD yang baru ditubuhkan di Kem Sangro, Taiping, Perak. Tidak berapa lama kemudian, 6 Skuadron RAJD berpindah pula ke Kem Batu 3 Temeloh, Pahang. Semasa di pasukan, beliau menghadiri kursus semboyan jurutera di 10 Regimen Latihan Jurutera di Kluang, Johor. Apabila tamat kursus, beliau kembali ke pasukan untuk bertugas sebagai jurusemboyan jurutera. Tidak lama kemudian, beliau ditukarkan kepada 1 Skuadron RAJD pada penghujung tahun 1974 apabila Kor Jurutera mengumpulkan seberapa ramai anggota untuk bertugas di 1 Skuadron RAJD bagi menampung kekuatan anggota untuk menjalankan operasi menentang pemberontakan komunis yang begitu meruncing pada ketika itu. Bagi mengenang jasa dan pengorbanan yang telah disumbangkan kepada negara, Lance Corporal Muhammad Jamal telah dianugerahkan pingat kepujian Perutusan Keberanian KPK pada tahun 1976 oleh Yang di-Pertuan Agong, Darjah Ahli Prajurit Taming Sari ATS pada tahun 1988 oleh Paduka Seri Sultan Perak dan pingat jasa Malaysia PJM oleh Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran. Beliau telah menubuhkan rumah tangga bersama Arifah Ismail pada 29 Oktober 1977 dan dikurniakan 3 orang cahaya mata iaitu Muhammad Ayub, Nuraida dan Muhammad Arif. Beliau kini menetap di Kampar, Perak. Segala pengorbanan yang beliau curahkan sememangnya tidak dapat dinilai atau dibalas dengan wang ringgit, namun sekiranya generasi baharu menghargai dan menghargainya maka ianya sudah cukup bermakna bagi diri beliau. Beliau menasihati generasi kini yang berbilang bangsa agar bersatu padu mempertahankan kemakmuran bumi Malaysia yang berdaulat dan tercinta, serta bersaing dengan cara yang sihat demi memajukan diri, keluarga, bangsa dan negara untuk kebaikan bersama.